mungkin akan jadi orang kaya. Kita umat Islam kena jadi kaya, tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Orang Muslim yang kuat. Kuat tu dia sudah apa? Fizikalnya kuat, mantap. Bukan jalan moyok. Itu bukan baik, tuan-tuan. Itu lemah moyok nama dia. Orang Islam mesti tunjukkan kehebatan dia. Berjalan tegak, berani, tegak bergaya. Kuat fizikalnya, sihat tubuh badannya. Bukan sakit, tuan-tuan. Masya Allah. Lepas tu apa? Kuat dari segi ekonominya, duitnya banyak. Sebab bila duit banyak, apa yang kesan dia? Kesan dia boleh bayar zakat, boleh bantu orang miskin, boleh buat masjid, boleh bantu orang-orang pelajar-pelajar pergi belajar keluar negara, cari ilmu, Masya Allah. Itu sebab kenapa kita perlu banyak duit. Saya kagum dengan Michael Schumacher. Tuan-tuan pernah dengar Michael Schumacher? Saya kagum dengan dia bukan sebab dia bawa kereta laju, bukan dia juara F1, tidak. Saya kagum dengan dia kerana semasa berlakunya tsunami di Indonesia, di Aceh, tuan-tuan tahu berapa dia bagi derma? Tahu tuan-tuan berapa dia bagi derma? Ini sah tak ada peminat Schumacher ni. Tak mengikuti perkembangan dia. Michael Schumacher telah menderma sebanyak 10 juta USD, tuan-tuan. 10 juta USD bersamaan dengan berapa? Kalau kita 35 juta. Michael Schumacher tak Islam, tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk bagi derma 35 juta RM kita. 10 juta USD. Orang tak Islam. Mana orang Islam, tuan-tuan? Kita orang Islam ni lebihnya apa dia? Niat, tuan-tuan. Dapat balik niat je, tuan-tuan. Kalaulah saya ada duit, saya buat lebih banyak daripada Michael Schumacher. Lawak. Kelantan kata berlawak. Bohong je, tuan-tuan. Berangan je lebih. Kita orang Melayu, minta maaf lah. Saya pun orang Melayu walaupun muka macam tak Melayu sikit kan. Melayu, tuan-tuan. Sah, 100% Melayu, insyaAllah. Tapi, nak ceritanya, kita orang Melayu ni dapat banyak apa benda? Kita megah dengan orang dahulu. Hamdulillah, halah. Masya Allah. Orang dahulu, pahlawan-pahlawan dulu. Kita orang Melayu, orang yang tak Melayu hilang dunia. Bangganya kita, Masya Allah. Tapi kita yang apa dia? Kita yang apa dia? Apa yang kita dah buat untuk masyarakat kita? Apa yang kita dah buat kepada anak buah kita, anak-anak kita, masyarakat kita, generasi kita? Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita balik cerita pasal perancangan keuangan ni, maka kita lihat kenapa orang Islam, orang Melayu lemah, tak bermaya dari segi ekonominya khususnya. Saya kadang-kadang kagum, tuan-tuan. Bukan kagum. Kadang-kadang sakit hati pun ada. Bukan kita marah dekat orang-orang yang bukan Islam ni. Sakit hati kenapa? Saya tanya, kenapa? Apa rahsianya? Orang-orang yang bukan Islam, tuan-tuan, dekat kampung saya ni, kat Batu Balai ni, kampung. Orang Cina duduk kawasan Melayu, berniaga, kaya raya, tuan-tuan. Kita ada pergi berniaga dekat kawasan orang Cina? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Kalau pergi berniaga, sah. Tutup. Tempat saya je. Kehebatan dia. So, sebenarnya kita perlu belajar daripada orang-orang yang bukan Islam. Kerana mereka sebenarnya belajar daripada Al-Quran, tuan-tuan. Banyak sifat-sifat, sifat-sifat yang hebat yang ada pada orang bukan Islam dipinjam, diambil, dibelajar daripada orang-orang daripada kitab Islam. Mereka mengamalkan Islam lebih baik daripada orang Islam sendiri. Masa saya mengajar dekat UAE, tuan-tuan, saya jumpa satu profesor. Profesor Kharufah nama dia, asalnya daripada Iraq. Lepas tu dia dapat kerakyatan di Kanada, di Amerika. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata kalau anda pergi ke USA, anda lihat orang-orang bukan Islam mengamalkan Islam di sana. Kenapa, tuan-tuan? Kerana mereka itu mengikut Islam. Dari sudut ketepatan masa, dari sudut kesungguhan kerja, dari sudut ketekunan buat satu benda. Hebat mereka, tuan-tuan. Kalau mereka tu, profesor ni kata, kalau orang-orang Amerika ni masuk Islam,
dia jauh lebih baik daripada kita tuan-tuan yang dah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun sudah bermula Islam. Kenapa? Mereka merancang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cerita pasal perancangan, kita lihat antara sebab kenapa kita tak rancang, ini nak kongsi dengan tuan-tuan juga. Sebab tak rancang ialah kerana kita tak tahu macam mana nak rancang. Kita tak ada ilmu. Kita jahil tuan-tuan. Kita jahil. Saya nak mengaku pada diri saya, pada tuan-tuan, saya sendiri pun walaupun belajar sampai PhD, saya mahir dalam bidang saya je. Bidang kewangan Islam ni baru sangat tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, semasa saya bekerja di Brunei, alhamdulillah, gaji tak besar sangatlah. Ya, saya nak cerita bukan nak riak. Sebab riak ni kalau kita ada lagi, boleh riak. Tapi kalau tak ada tu, berangan je lah tuan-tuan. Tak ada benda pun nak berbanggakan. Tapi nak kongsi dengan tuan-tuan, semasa bekerja di Brunei, selama 6 tahun, saya mengumpul lebih kurang 740,000 tuan-tuan. Ya? Besar tuan-tuan, 740,000? Mungkin orang sini tak ada masalah. 740,000 tu kecil sangatlah. Orang sini kan kaya-kaya insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi nak cerita ya tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan, pengalaman. Oleh kerana saya tidak ada pengalaman, saya tidak ada ilmu, maka duit sebanyak 740,000 tu hilang begitu saja tuan-tuan. Hilang begitu saja tuan-tuan. Habis macam tu je, belanja macam tu saja tuan-tuan. Sebab tak tahu apa benda nak buat. Belanja, beli kereta, balik 2 bulan, 3 bulan, balik Malaysia, duduk hotel mewah. Itu masalah kita tak tahu apa yang perlu kita buat dengan harta. Ini kesan. Jadi saya tak nak benda ni berlaku pada tuan-tuan. Jadi ajarlah anak-anak tuan-tuan supaya merancang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merancang, sebenarnya ada 3 rukun utama dalam perancangan. Ya? Bila sebut kita perancangan orang Islam, ada 3 rukun penting. Artinya, kalau tak ada rukun ni tak sah lah tuan-tuan perancangan ni. Okey, rukun pertama dalam perancangan kewangan Islam, tuan-tuan mesti ada apa dia? Perlindungan. Protection. Okey, boleh saya tanya tuan-tuan, siapa yang tak ada takaful? Boleh angkat tangan tak? Siapa yang tak ada takaful? Semua ada? Masya Allah, alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah ada takaful, alhamdulillah, tuan-tuan telah pun merancang. Satu rukun telah lepas. Ya? Tapi kalau tuan-tuan tak merancang, tak ada takaful untuk diri tuan-tuan dan juga anak tuan-tuan, maka perancangan tuan-tuan tak sah. Maksud tak sah apa dia? Tak cukup tuan-tuan. Saya buat contoh yang mudah. Tuan-tuan nak pergi haji, minta maaf kalau ada orang tabung haji kat sini. Ini cuma sebagai satu perbandingan. Ya? Kalau tuan-tuan simpan duit di tabung haji sebanyak RM10,000, tuan-tuan nak pergi haji dan tuan-tuan dah tak ada duit lain, tuan-tuan tunggu duit tu sampai cukup haji, tuan-tuan mungkin tak boleh pergi haji. Satu fakta. Fakta yang kedua, kalau tuan-tuan pergi haji, simpan duit RM10,000 ataupun tuan-tuan dah cukup duit lah, katalah dah ada RM20,000, dah boleh pergi haji. Ini nak cerita kenapa pentingnya apa perlindungannya tuan-tuan. Kenapa perlunya takaful. Saya bukan ejen takaful tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil takaful, pergilah tempat lain. Tapi saya nak cerita konsep. Kalau tuan-tuan ada RM20,000, nama dah naik. Ini banyak kes berlaku tuan-tuan. Ada duit RM20,000, nama dah naik, dah pergi kursus haji, nak pergi haji, tiba-tiba pergi cek ada jantung, kena buat pembudahan. Bypass. Bypass kos dia RM50,000 tuan-tuan. Duit dalam tabung haji ada RM20,000. Sekarang persoalannya, tuan-tuan nak pergi haji dulu ke nak buat rawatan dulu? Ada orang kata, tak apalah, haji ni lebih penting. Kan buat-buat pembedahan kan? Meninjah juga kan? Terlepas dua-dua. Duit habis, haji pun tak dapat pergi. Susah juga. Baiklah, korbanlah lillahi ta'ala, tak apalah pergi haji dulu. Tak apalah, bedah kemudian lah. Ada orang berpandangan macam tu. Ada orang kata, kesihatan, melindungi nyawa adalah lebih utama daripada pergi menunaikan haji. Ya? Melindungi nyawa adalah lebih penting daripada pergi menunaikan haji. Lantas apa yang mereka buat? Mereka pergi buat rawatan dulu. Bila buat rawatan, kena bayar RM50,000.
duit dalam tabung haji ada 20,000. So keluarkan duit 20,000, buat pembedahan, ada lagi hutang 30,000. Boleh pergi haji tuan-tuan? Tak boleh pergi. Apa yang berlaku? Senario yang sama tuan-tuan, tetapi kalau tuan-tuan dah ada perlindungan. Contohnya tuan-tuan simpan dalam takaful. Dalam takaful tuan-tuan ada juga RM10,000. Tak kira takaful mana tuan-tuan ambil. Tapi kalau takaful, duit ada simpanan dalam takaful ada RM10,000. Tiba-tiba tuan kena jantung. Tak ada masalah. Takaful akan tanggung keseluruhan kos